Akan tiba pada manusia tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidah berbicara. Siapa Ruwaibidah itu? Nabi menjawab, orang bodoh yang menguruskan urusan umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bersandarkan hadis ini, analisis memikul tanggungjawab amanah Allah dengan menyerahkan setiap urusan kepada ahlinya. Segala persoalan, dakwaan buruk terhadap vaksin COVID-19 yang sangat hebat dimainkan, ditularkan di media sosial bakal dijawab ahlinya sebentar lagi. Topik kita pada malam ini, vaksin COVID-19 menjawab dakwaan palsu. Ramai yang mempersoal mengapa analisis memilih dua panel ini, iaitu Datuk Dr. Musa Nordin yang merupakan pakar perunding pediatrik dan Profesor Madya Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli yang merupakan Ketua Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Pada malam ini, insya-Allah kita akan kupas dari dua sudut pandang bagaimana agama melihat keperluan vaksin COVID-19 dan sudut keselamatan vaksin itu sendiri. Mengapa Dr. Ruzaimi? Beliau merupakan ijazah Doktor Falsafah PhD Hadis University of Jordan 2015 dan juga pemegang ijazah Sarjana Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa 2010. Dan mengapa pula Dr. Musa? Selain daripada pakar pediatrik di hospital swasta, Dr. Musa juga merupakan ahli lembaga penasihat Meningococcus Antarabangsa, ahli konsultasi serantau untuk campak dan penghapusan rubella WHO, ahli lembaga pengarah kumpulan kerja influenza, lembaga penasihat pneumokokal Asia, Akademi Pakar Vaksin Pneumokokal Asia Pasifik dan juga ahli Majlis Vaksinasi Asia Pasifik. Maaf Dr. Ruzaimi dan juga Datuk kerana pengenalan pada malam ini agak panjang kerana saya terpaksa memperkenalkan panel pada malam ini kerana ramai mempersoalkan. Jadi saya harap dengan saya menjelaskan kredibilitinya, kedua-dua panel kita pada malam ini, kita boleh teruskan kepada perbincangan kita malam ini. Selamat datang sekali lagi kepada Datuk dan juga Doktor. Mungkin soalan pertama saya boleh terus kepada Datuk Dr. Musa. Namun sebelum itu, kita nak saksikan playback ini. Mungkin satu daripada 10,000 orang boleh mengalami simptom paralisis muka ataupun cacat saraf muka dia, facial nerve dia untuk seketika. Mungkin seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. So benda tu yang bila I tengok tu like, hey, facial drooping tu macam mata dia boleh jatuh, bibir dia boleh jatuh macam ni, cakap macam tu sampai air liur meleleh and everything. Baik, Datuk. Kita tahu Malaysia sudah menandatangani perjanjian untuk membeli vaksin Pfizer Biotech dari Amerika Syarikat, Sputnik V dari Rusia dan CoronaVac China. Namun hanya vaksin Pfizer lah yang diluluskan bahagian regulatory farmasi negara NPRA setakat ini, yang lain sedang dinilai. Jadi Datuk, komen Datuk berkenaan playback sebentar tadi. Daripada 10,000 penerima vaksin Pfizer berisiko alami kelempuhan wajah sementara. Adakah benar, Datuk? Suatu pembohongan. Kalau kita kembali kepada video yang menunjukkan seorang wanita di Tennessee, Amerika Syarikat yang menunjukkan wajahnya lumpuh. Apabila pakar-pakar perubatan di Tennessee, Amerika Syarikat melihat register mereka, tak ada. Jadi maknanya itu merupakan suatu video fake, suatu pembohongan. Cuba kita lihat kepada kajian yang dilakukan oleh Pfizer dan Moderna. Apabila kita lihat kadar berlakunya kelemahan ataupun lumpuh muka ini yang dinamakan Bell's palsy, di dalam kajian Pfizer dengan Moderna 10 dalam 100,000. Tetapi kalau kita lihat masyarakat umum, 3.5 kali ganda. Maknanya masyarakat umum 35 bagi setiap 100 penduduk. Maknanya di dalam kajian Pfizer dengan Moderna risikonya lagi rendah. Jadi apa yang dipamerkan oleh video tadi dan digembar-gemburkan
adalah suatu fitnah. Wallahu alam. Baik, sebelum saya kepada Dr. Ruzaimi, kita saksikan pula dakwaan ini. Bila mayang apa-apa, salah Sayyidina Muhammad, dia akan berpindah. Dia cover mengcover. Kita sihat cover dia. Kita yang sihat cover dia. Dia tak sihat, di cover oleh kita. Sebab tu orang mayang jemaah ni sihat. Syarat dia kena mayang jemaah tu apa-apa belaga. Kalau semayang jemaah tak belaga, tak hasil mayang jemaah. Tu Islam suruh mayang jemaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kesan daripada sembahyang itu rapat-rapat. Pihak yang berkuasa agama kena kaji balik benda ni. Sebab benda ni seolah-olah dia kacau peribadatan umat Islam. Kita dah bagi peluang dah. Topeng ni pakai sebab duduk atas katil betul topeng. Punya nak bagi peluang. Tak lega-lega juga, kena juga masuk masjid pakai topeng. Dr. Ruzaimi, benarkah solat berjemaah bahu belaga bahu mampu memberi perlindungan kepada jemaah? Dan ada dua soalan kita lihat daripada situ, daripada playback yang ditayangkan sebentar tadi. Satu, solat rapat-rapat mampu melindungi jemaah. Kedua, penjarakan saf. Bukankah hukum solat jemaah berjarak itu tetap sah? Sebab menjarakkan saf bukan perkara yang membatalkan solat dan bukan syarat sah solat berjemaah. Ia adalah fadilat dan sunnah. Jadi mengapa masih ada pihak yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan ini, Doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Datuk Dr. Musa dan juga Syafinas, terima kasih kerana menyebut saya untuk berbicara pada hari ini. Berkenaan dengan isu menjarakkan saf ni sebenarnya saya dah cakap lama dah. Betul. Kerana kita di Perlis juga berbincang lama berkaitan dengan perkara ini. Dan pertama sekali saya nak buat disclaimer dululah. Waktu kami bincang tentang isu penjarakan saf ni, tidak ada buku Dajjal ataupun buku WHO yang kami jadikan sebagai panduan. Allah. Yang kami jadikan sebagai panduan adalah dalil-dalil syarak daripada hadis dan juga Al-Quran. Jadi bila kita berbicara tentang isu menyelamatkan nyawa, isu menyelamatkan nyawa lebih besar dan lebih luas daripada kita berbincang tentang isu tahsiniat. Di dalam ilmu maqasid syariah, dia ada tingkatan. Hukum ni dia ada dia punya level-level. Ada yang dipanggil sebagai daruriyat. Daruriyat ni benda yang mesti dipelihara. Kalau tidak, agama akan roboh, nyawa akan hilang, akal akan hilang, keturunan akan binasa, harta akan binasa. Ya. Ini daruriyat kita panggil. Ada satu perkara yang kita panggil sebagai hajiat. Kalau dia tak ada, kehidupan manusia akan sukar. Ada satu lagi hukum dipanggil sebagai tahsiniat, yang mana ia disyariatkan untuk memperindahkan syariat Islam. Bila tidak berlaku pertembungan di antara hukum dan juga masalih, ketiga-tiga benda ni kita namakan dia dalam Islam, kita panggil masalih. Bila tidak ada pertembungan, maka kita amalkan kesemuanya. Sebelum ada wabak, kita amalkan kesemuanya. Ya. Salat berjemaah kita lakukan, rapat-rapat, kita buat semua benda. Betul. Bila ada pertembungan di antara masalah, kita berdepan dengan satu keadaan di mana kalau kita tidak menjarakkan, maka jangkitan besar-besaran akan berlaku. Ya. Jadi kita melihat menjaga nyawa itu daruriyat. Kalau kita tak jaga, maka akan ramai akan terjangkit dan ramai akan bahaya. Dan apabila kita tengok daruriyat dengan tahsiniat, merapatkan saf adalah tahsiniat. Walaupun ada sebahagian yang kata wajib, tapi ia tetap tahsiniat. Sama macam menutup aurat juga. Walaupun wajib, tapi dia tahsiniat. Sebab tu bila orang yang sakit boleh buka aurat untuk dibedah. Kerana nak menyelamatkan nyawa dia. Dia tak boleh kata, saya kena jaga aurat saya. Tak payah bedah saya. Kena bedah juga sebab nak menyelamatkan nyawa dia, kerana menyelamatkan nyawa itu daruriyat. Sedangkan menutup aurat itu tahsiniat. Kalau tak bertembung, buat semua, wajib semua buat. Tapi bila bertembung, kita dahulukan yang mana lebih utama. Baik, bila kita bincang tentang isu saf ini tahsiniat. Jadi kita berdepan dengan situasi wabak. Saya nak kembali kepada satu hadis Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata, firra minal majzum firaraka minal asad. Lari kamu bila nampak orang yang kena kusta seperti mana bila kamu lari bila nampak singa. Maksudnya Nabi SAW suruh kita menjauhkan diri daripada orang yang terkena penyakit. Bahkan ulama-ulama Islam daripada mazhab, mereka tidak membenarkan orang yang kusta ni untuk datang berjemaah ke masjid.
Tak ada isu, maksudnya bila kita duduk rapat-rapat maka orang yang sihat akan cover orang yang sakit. Kerana realiti berbeza dengan apa yang disebutkan oleh sebahagian ahli agama dalam negara ini. Kerana kita dah melihat pun secara realiti, secara di lapangan, kawan-kawan kita, sahabat kita yang berada di Masjid Seri Petaling yang telah pun menjadi satu punca kepada PKP yang pertama. Ya. Kan? Itu berlaku di masjid yang mana kita tak salahkan mereka sebab mereka tak tahu. Masa tu tak ada lagi SOP. Betul. Jadi ini sebagai satu kita panggil apa? Precedent case kita yang berlaku di masjid bila solat rapat tidak menjaga SOP, maka berlaku jangkitan besar-besaran sehingga kalau tak silap saya 87 orang kalau tak silap yang dirawat di ICU. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita kena lihat semula. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan la yuridu mumrid alal musih, jangan yang sakit itu dicampurkan dengan yang sihat. Saya tahu ada pelbagai tafsiran ulama tentang maksud Nabi tak bagi bercampur. Hadis yang saya baca tadi pun Nabi kata bila nampak orang kusta kena lari, ada pelbagai tafsiran, tetapi tafsiran yang dipegang setakat ini berdasarkan kepada fakta saintifik mengatakan jangkitan itu berlaku dengan izin Allah. Kerana orang jahiliah percaya jangkitan tu berlaku walaupun tanpa izin Allah. Tapi kita orang Islam kita percaya virus itu menjangkitkan dengan izin Allah. Sebab tu Nabi SAW tak bagi kita untuk mendedahkan diri pergi tempat yang terkena penyakit bila ada tempat tu terkena ta'un. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan idza sami'tum bi ardin atau idza waqa'a bi ardin fala taqdimu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu atau kama qala, apabila kamu mendengar taun telah berada di satu tempat, kamu jangan masuk tempat tu. Dan bila dia telah berada di tempat kamu ada di situ, kamu jangan keluar. Jadi ini menunjukkan Nabi memberikan isyarat tentang isu kuarantin, iaitu jangan tempat yang berpenyakit pergi menyebarkan penyakit ke tempat lain. Ya. Jadi tak ada isu orang yang sakit boleh cover orang yang sihat. Kalau orang yang sakit, orang yang sihat boleh cover orang yang sakit dengan rapat-rapat. Saya ingat Datuk, kita tutup hospital. Betul. Baik Datuk, dari sudut perubatan, bagaimana mungkin penjarakan SAF ini mampu mengekang jangkitan? Sebelum tu saya nak cerita sikit sebab sirah sahabat. Masa time Umar kan, Al-Khattab dia khalifah kan, dia nak pergi jumpa dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah kan. Masa tu ta'un di Syams. Hadis tu diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf Al-Mubashshirun, satu daripada 10 sahabat yang janjikan syurga kan. Sahih. So Umar kata tak apa, Abu Ubaidah syahid, Muaz bin Jabal syahid. Siapa yang jadi komander? Amru bin Al-As, Masya Allah, political genius. Apa dia kata? Kamu semua pergi kat bukit-bukit. Sebab ini tahun ni kita kena redakan keadaan. Bila dah steady nanti, you turun. Bila dah baik semua, baru reda. Ini kan konsep jarak fizikal. Masya Allah. Ini Amru bin Al-As radhiyallahu an. Lepas tu dikumpulkan balik, boleh bersemayang sama-sama, rapat, dah sehat semuanya. Lepas tu pergi ke Mesir, conquer Mesir. Masya Allah. Jadi ini suatu kaedah yang daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan kajian menunjukkan bahawa jarak fizikal ini boleh membendung penularan penyakit COVID sebanyak 90%. Jadi walaupun sekarang ni kita ada vaksin, kita mesti menjaga pakai pelitup muka, menjaga kebersihan, hygiene, menjaga jarak sosial, pastikan suatu ventilasi, peralihan udara yang baik. Ini akan mengurangkan. Tetapi seperti saya nyatakan tadi, kajian menunjukkan bahawa dengan jarak 1 hingga 2 meter boleh meredakan penularan sebanyak 90%. Alhamdulillah. Berasaskan fakta sains. Sebab tu yang sebenarnya bila Datuk sebut tadi pasal hadis Abdurrahman bin Auf kan, Abu Ubaidah masa Umar mengambil keputusan untuk tak masuk ke Syam yang terkena ta'un tu, kan Abu Ubaidah ada persoalkan tindakan Umar yang keluar, tak nak pergi ke Syam, patah balik ke Madinah. Umar mengatakan
bila Abu Ubaidah kata nak lari pada takdir Allah ke? Yes. Apa Umar jawab? Nafirru min qadrillah ila qadrillah. Kami lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Masya Allah. Jadi contohnya macam isu penjarakan saf. Betul. Merapatkan saf itu sunnah. Tapi sekarang kita tak mampu. Kita pergi kepada kita tinggalkan satu sunnah untuk pergi kepada satu sunnah yang lebih besar, iaitu menjaga nyawa, menjaga kesihatan. Masya Allah. Baik, segala jawapan dan pencerahan berkenaan pelbagai dakwaan yang tular di media sosial akan dijawab oleh dua panel kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali analisis. Dan sebenarnya kepada penonton di rumah, anda boleh menghubungi nombor tertera jika ada sebarang persoalan yang mahu diajukan kepada kedua panel kita pada malam ini. Dan sekiranya ada masa, saya akan ambil panggilan itu. Baik, Datuk, sebelum saya kepada soalannya, kita saksikan dulu playback ini. Saya rasa saya lebih suka dapat virus tu 2-3 hari saya batuk sesama daripada saya nak suka-suka ambil. Datuk, satu dakwaan yang mengatakan lebih rela menghidapi demam sesama daripada mengambil vaksin COVID-19. Ini perlu bagaimana, Datuk? Golongan yang tidak berisiko tidak perlu bimbang jika dijangkiti? Saudara kita yang berkata demikian ini, saya rasa tidak mengetahui akan bahaya penyakit ini. Kalau dia seorang doktor, saya risaulah. Sebab ini merupakan suatu jenayah perubatan. Allah. Di Malaysia, risiko untuk you dan I kena COVID adalah 1 dalam 110 orang. Lebih kurang 1%. Ini suatu yang tinggi, ya. Dan kalau you kena COVID, risiko you untuk meninggal dunia, bukan kita nak menakutkan, tetapi ini fakta, adalah 0.4%. Maknanya 4 dalam 1000. Jadi saudara kita yang kata bahawa sesama saja, dia tidak mengetahui bahawa 15% daripada mereka yang kena COVID akan kena COVID yang teruk. Maknanya mesti dimasukkan ke hospital, memerlukan oksigen. Dan mereka yang ada komorbiditi seperti darah tinggi, kencing manis, risikonya bertambah tinggi lagi dan mungkin memerlukan rawatan di unit rawatan intensif care. Isteri saya baru dapat panggilan telefon dari kawan dia, umur 62 tahun, 47 hari di hospital, memerlukan bantuan pernafasan. Ya. Jadi ini bukan suatu perkara kita buat main-main. Di dunia sekarang ini 110 juta kes COVID. Yang telah meninggal dunia 2.5 juta. Dan di Malaysia saja dah nak 300,000 kes. Betul. Dan yang meninggal dunia 1,000 lebih. Jadi ia bukan Ada sekadar orang demam kata, sesama biasa. 1,000 saja. La ilaha illallah. Kalau satu kes, nahnu qaumun la apa Ustaz? Wa man ahyaha fa inna mahyanna jami'a. Inilah kerja-kerja kami. Inilah mungkin amal jariah kami. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan, surah Al-Maidah ayat 32 kan. Jikalau kamu menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan kamu menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi kita harap insya-Allah kerja-kerja yang kita lakukan, pakai mask, jarak fizikal dan vaksin untuk mencegah daripada terkena COVID dan untuk menghentikan penularan COVID. Betul. Wallahu alam. Baik, Dr. Ruzaimi, playback seterusnya ini, dakwaan berkenaan habatus sauda penawar COVID. Kita baca, kita saksikan. Nabi kata setiap penyakit itu ada ubat. Dan salah satu ubat pada penyakit itu ialah habatus sauda. Allah kata madu itu penyembuh pada segala penyakit. Penyembuh. Jadi kenapa tidak balik pada hadis Rasulullah? Dr. Ruzaimi, pada habatus sauda itu ada penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Sahih Bukhari. Semua duk pakat guna hadis ni untuk menolak vaksin
untuk menerima vaksin COVID-19. Sedangkan saya adalah membuat sedikit bacaan. Jika kita rujuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Imam Al-Nawawi dalam Syarah Al-Nawawi Sahih Muslim memperincikan habatus sauda secara khususnya sesuai untuk mengubati penyakit-penyakit yang timbul kerana cuaca sejuk dan tidak berkesan untuk penyakit-penyakit yang timbul disebabkan cuaca panas. Komen doktor. Okey, apa yang Fina sebut tu betul. Bukan kata Ibn Hajar sahaja, Al-Imam Al-Khattabi juga menyebutkan perkara yang sama. Bahkan dia mengatakan perkataan Nabi SAW yang menyebutkan syifa min kulli da, penawar bagi setiap penyakit itu, dia kata al-am yuradu bihil khas, umum yang tetapi dimaksudkan hanya sebahagian. Kerana di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan tentang pengubatan dengan madu. Nabi SAW juga menyebutkan pengubatan dengan bekam. Nabi SAW menyebutkan juga pengubatan dengan memanaskan dengan besi yang dipanaskan dengan api. Jadi Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, innallaha lam yunzili da illa wa anzala ma'ahu dawa. Tadawa kan? Nabi SAW Nabi SAW mengatakan Allah tidak menurunkan penyakit melainkan akan turunkan penawar, maka berubatlah. Jadi bila kita tengok di dalam hadis secara melihat secara keseluruhan ataupun kita panggil secara holistik, secara bukan hanya melihat satu juzuk demi satu juzuk, kita akan dapat melihat bahawasanya memakai hadis habatus sauda tidak melarang kita untuk memakai hadis-hadis yang berbeza dalam bab ini. Maksudnya ada ubat yang ada penyakit yang habatus sauda tidak berfungsi kerana Al-Imam Al-Khattabi, Ibn Hajar mengatakan ia yang dimaksud oleh Nabi itu hanya sebahagian. Jadi kita perlu ubat yang lain. Umpamanya ubat-ubat yang ada di hospital, ia memberi manfaat dan ia tidak langsung bercanggah dengan syariat. Oleh kerana itulah saya mengatakan memandang kepada satu dalil tanpa melihat kepada dalil-dalil yang lain dalam masalah ini akan membawa kepada kemudaratan kepada manusia. Ini yang dikatakan ambil dalil yang kita suka tapi buang dalil yang kita suka. Saya ingin sebutkan dalam isu kita panggil apa, hadis, isu vaksin ni mungkin Datuk boleh komen kemudian, tapi idea saya bila saya tengok hadis yang berkaitan dengan mencelup lalat bila lalat jatuh dalam air. Nabi SAW walaupun itu tidak sangat tidak serupa dengan vaksin daripada segenap sudut, tetapi bila Nabi SAW kata idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum, bila lalat jatuh dalam bekas minuman kamu, bekas makanan kamu, maka hendaklah kamu benam dia. Untuk apa benamkan? Untuk menghilangkan mudarat. Sebab Nabi SAW kata sebahagian badan dia ada penyakit, sebahagian yang lain ada penawar. Jadi di sini Nabi SAW mengisyaratkan penawar boleh didapati daripada benda lain selain daripada habatus sauda, itu satu. Yang keduanya, kadang-kadang penawar itu boleh didapati daripada mungkin benda yang sedikit mudarat pada dia tetapi manfaatnya lebih besar. Dan ini yang ada pada vaksin. Ini yang ada pada vaksin. Imam Syafi'i juga menyebutkan di dalam salah satu daripada kitab dia menyebutkan di zaman dahulu ada orang untuk meningkatkan dia punya ketahanan badan, dia minum sedikit racun bukan untuk memudaratkan diri dia, tetapi untuk meningkatkan antibody dia, untuk meningkatkan ketahanan badan dia. Imam Syafi'i mengatakan ia termasuk di dalam perkara yang dibenarkan oleh syarak kerana ia termasuk dalam perubatan. Dalam kita panggil dalam perkara yang nak menyihatkan badan ataupun tak nak badan ini terkena musibah ataupun penyakit. Jadi benda ni bagi saya kena tengok dalil secara menyeluruh, tidak boleh tengok hanya satu sudut demi satu sudut. Saya celah sikit je. Cantik Ustaz. Tapi kalau kita dengar apa yang dinyatakan oleh Ustaz ke yang tadi tu, dia bercakap tentang pengubatan. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita satu kaedah yang lagi agung dari pengubatan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik, lebih afdal daripada pengubatan. Habatus sauda, madu, ubat. Ini vaksin mencegah. Dan ia berasaskan kepada satu usul fiqh, sadduz zara'i, menutup pintu-pintu kerosakan. Jadi vaksin yang Perdana Menteri kita dapat petang tadi itu adalah suatu kaedah. Pertama, dia mencegah 95% kemungkinan kita mendapat COVID. Masya Allah, tak kena COVID. Ada 5% boleh kena COVID, tetapi COVID yang sedikit saja, asymptomatic, tak ada gejala dan mild. Dalam kajian menunjukkan bahawa mereka yang tak dapat vaksin tu, mereka kena COVID yang teruk
Kena masuk hospital, kena pakai oksigen, kena pakai bantuan pernafasan di unit rawatan intensif. Ya. Jadi maknanya ini adalah saintis-saintis yang disokong oleh asatijah menunjukkan bahawa kita harus menegakkan pencegahan, iaitu Betul. vaksin. Baik. Wallahu alam. Ini belum soalan buat Datuk, tapi tersaksikan duduk playback ini. Banyak kita punya playback malam ni. Datuk, doktor. Dia ada juga alternatif macam secara Islam, Habatus Saudah, Habatus Saudah. madu lebah semua telah dibuat pun di Arab, kajian di Madinah. Ya. Dan Ya. telah pun dikeluarkan dalam research yang berupa jurnal yang diterima. Okay. So benda-benda ni tidak ada risiko. Tapi chances atau kemungkinan dia berkesan ada. Okay. So apa salahnya kalau benda-benda ini digunakan? Kerana dia tidak ada risiko. Dan dia boleh memberi kesan positif. Ya. Selain kita nak guna vaksin. Datuk, mampukah Habatus Sauda dan madu menjadi penawar kepada COVID-19 dari sudut perubatan? Bila kita bercakap bahawa vaksin, dia kata mesti lakukan kajian. Ribu-ribu manusia kena nak tahu jangka masa panjang. Tetapi bila Habatus Sauda dengan madu, tak payah kajian. Tidak. Kita mesti melakukan kajian. Apa yang berlaku, dulu mereka kata chloroquine. Ubat-ubat antiviral. Ada 4 ubat mereka gembah-geburkan yang boleh merawat COVID. Tetapi bila Badan Kesihatan Sedunia WHO melakukan ujian solidariti di banyak negara, didapati bahawa keempat-empat ubat itu tidak berkesan langsung. Jadi kita sekarang ni digembur-gemburkan ivermectin. Ya. National Institute of Health Amerika Syarikat mengatakan, mana kajiannya? Where is the evidence? Tak ada. Jadi kita setakat ini hanya ada 3 jenis ubat yang didapati berkesan. Satu, dexamethasone, telah melalui kajian. Kedua, interleukin blockers, ya. Dan ketiga, monoclonal antibodies. Yang ini boleh meredakan sebanyak 7% daripada masuk ke hospital jadi COVID yang teruk. Hanya 3 saja. Yang lain semua merupakan anggapan, andaian, tidak berasaskan kepada kajian. Sebab kita kena tahu, adakah ia berkesan, efektif, adakah ia selamat. Kita tak nak memberi ubat yang akan mendatangkan mudarat kepada pesakit. Wallahu alam. Dan satu lagi, boleh sambung sikit? Teruskan doktor. Tadi bila kita bercakap tentang perubatan Islam, saya agak bimbang sebenarnya, sebab seolah-olah macam yang ada kat hospital tu macam bukan perubatan Islam pula. Sedangkan apa yang ada di hospital tu pun termasuk dalam perubatan Islam, kerana ia bukanlah satu benda yang berdosa, benda yang diizinkan. Bahkan saya mengatakan bahawasanya ulama-ulama Islam dalam bab berubat ini, mereka sama ada mengatakan ia dibenarkan, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan ia sunat, dan ada yang mengatakan ia wajib. Bahkan ulama-ulama semasa banyak mengatakan, banyak berpandangan bahawasanya kalau dipercayai perubatan di hospital itu ataupun ubat-ubat tertentu boleh menyelamatkan nyawa, maka ia termasuk dalam wajib kerana nak menyelamatkan nyawa. Jadi kita kena ubah cara fikir. Jangan ingat perubatan Islam ni mesti yang bukan di hospital, sedangkan di hospital juga termasuk dalam perubatan Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita nak terus ke dakwaan seterusnya. Kita saksikan playback ini. Tapi vaksin ni bercucuk-cucuk, salah selamat. Baik. Dia akan mempelbagaikan, dia akan mengubah sel-sel tu. Dia bentuk sel-sel tu. Hak dulu, dia menyebabkan sel tu mengeluarkan antibodi. Hak ni, dia tukar rupa sel-sel dalam badan kita. Kalau tak kesan jaga pendek, jaga panjang. Kalau selak hari bulan, muka dia herot tu. Kena cucuk tu, muka helak dia herot. Dia ubah sel. Datuk, pengambilan vaksin mRNA akan mengubah genetik manusia sekaligus mengubah kejadian Tuhan? Saudara kita yang mengata sedemikian, saya rasa dia mungkin tak ambil kelas biologi lah agaknya. Sebab mRNA ini adalah sejenis bahan sintetik, yang bila dicocok, dia masuk ke dalam sel.
tetapi dia tak masuk dalam nukleus. Nukleus tu adalah tempat bersoroknya DNA kita. Kalau mRNA itu tak boleh masuk ke dalam nukleus DNA, macam mana dia nak mengubah DNA dia? Jadi ini suatu kesilapan yang asas lah. Ini kalau masuk kelas biologi saya fail ni. Jadi mRNA itu pula dia duduk kat keliling sel tu, ya, duduk kat keliling sel tu, dan dia mudah dia fragile, dia mudah degraded, pecah, ya. Tu sebab mRNA kena bawa dalam minus 70 degrees kan. Sebab dia mudah degrade. Lepas tu dia menjadi bahan-bahan yang harmless, yang tak bahaya. Jadi saya rasa kalau video klip tu ditularkan, patut Facebook tolak lah, sebab ini tak lulus biologi ni. Baik, analisis berat seketika. Jangan ke mana, kita sambung selepas ini. Alhamdulillah, analisis Dr. Rozami. Satu perkara yang paling membimbangkan kini apabila tokoh agama yang mempertikaikan SOP, menolak penjarakan fizikal di masjid dan di surau, menolak keperluan vaksin dengan bersandarkan maklumat yang tidak tepat tanpa merujuk KKM, mufti-mufti negeri, fatwa kebangsaan, majoriti ulama dunia serta WHO. Bagaimana Islam melihat situasi ini, Doktor? Baik, dalam isu ni Islam minta kita kembali kepada ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berada di dalam yang pakar dalam bidang itu bila kamu tak tahu. Orang agama selalu marah kepada golongan-golongan yang bukan agamawan apabila mereka berbicara di dalam ilmu agama tetapi tidak ada asas. Tetapi kenapa di dalam bidang perubatan, di dalam bidang sains, kita tak mau dengar daripada orang-orang yang telah terbukti mereka ini pakar? Takkanlah kita nak kata semua doktor-doktor Muslim yang pakar-pakar macam Datuk Dr. Musa ni sebagai ejen Dajjal. Semua. Saya rasa ini satu benda yang benda ini satu tuduhan yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan saya tengok kadang-kadang sebahagian daripada komentar-komentar terhadap ketua pengarah kesihatan kita, sampai ada yang mengatakan dia ni orang yang memang menjalankan agenda-agenda Dajjal. Saya kata macam dia dah lah kerja siang malam tak berhenti, fikir macam mana nak jaga kesihatan kita, tiba-tiba kita tolak dia ataupun kita tuduh dia dengan benda yang tak sepatutnya. Islam apabila dia berdiri di atas hujah. Dia berdiri di atas kebenaran. Jadi Islam apabila minta umat dia untuk berpendapat, dia minta setiap penganut dia berpendapat itu mesti di atas ilmu, mesti di atas hujah. Jadi katalah kita sekarang ni berdepan dengan satu wabak. Ada orang kata ini pandemik. Saya kata saya tak tahu ini pandemik atau pandemik, tapi kita mesti berhadapan dengan realiti. Realitinya apa? Ada orang mati. Walaupun sikit tapi ada orang mati. Dan orang mati yang sikit, yang walaupun kita kata ia menyedihkan, tapi ada orang cuba nak meremehkan, tapi kita kata dengan segala SOP yang kita buat pun kita masih berhadapan dengan kematian manusia. Jadi sebab itu sesiapa yang nak memberikan fatwa di kalangan ahli agama, saya menasihati diri saya dan juga semua kawan-kawan saya yang belajar agama ni, tanyalah kepada orang-orang yang berada dalam bidang perubatan, tanya orang-orang yang berada dalam bidang virus, virologi, supaya mereka ini dapat memberikan kita nasihat yang betul. Tabiat virus, kita tak, virus pun tak pernah tengok. Kita virus pun tak pernah tengok. Kita tengok kitab-kitab kita aja. Jadi dia tak seimbang kita punya pandangan. Dalam kaedah fiqh disebut apa? Dalam Islam ni, dalam ilmu Islam ni disebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Memberi hukum pada satu perkara ia adalah satu cabang daripada gambaran keseluruhan. Kita tak mungkin memberi hukum kepada satu perkara melainkan kita mesti dapat dulu gambaran keseluruhan dia dan baru kita ni. Sebab itu dalam ulama-ulama silam kan, apabila mereka nak membicarakan tentang bab haid, nak membicarakan bab berapa maksimum tempoh untuk bersalin, dalam Quran tak disebut secara detail, dalam hadis tak disebut secara detail. Mereka pergi tanya dengan orang-orang perempuan yang mengandung pada zaman tu. Mereka tanya pada ahli-ahli perubatan yang ada pada zaman tu. Jadi oleh kerana tu saya melihat tradisi yang dibina oleh ulama silam sangat-sangat baik. Iaitu bila kita tak ada kepakaran dalam satu-satu bidang, tanya kepada orang yang pakar dalam bidang tu. Dalam bidang, bukan kata dalam bidang dalam rentas bidang, dalam bidang pengajian Islam sekalipun, dalam bidang pengajian Islam tu, dia ada bidang hadis, ada bidang fiqh. Umpamanya kan, orang yang berada dalam bidang hadis, dia
tak boleh langkau pergi kepada benda yang bukan bidang dia. Orang yang bidang contoh dalam bidang qiraat. Baca Quran, bacaan, cara-cara bacaan apa semua qiraat. Dalam bidang hadis dia mungkin seorang yang dhaif. Tetapi dalam bidang qiraat dia pakar, dia tokoh. Jadi sama juga macam kita mungkin pakar dalam bidang agama, dalam bidang tafsir, dalam bidang hafazan Quran. Tapi dalam bidang saintifik kita kena tanya orang pakar lah. Jadi kita kena bekerjasama. Ini Islam ni, sebab tu saya kata jangan ada barrier, jangan ada penghalang untuk kita bekerjasama dengan orang yang berada dalam bidang sains, orang yang berada dalam bidang ekonomi, baru kita boleh dapat maklumat yang jelas. Kalau tak, kita akan jadi macam duduk dalam bulatan gembira kita, duduk dalam usrah kita, bincang sama-sama kita, buat fatwa separuh masa. Kita deal dengan nyawa manusia. Sebab itu, saya ingat dalam satu hadis, bila sahabat memberikan fatwa kepada satu orang yang sakit untuk mandi junub, dia kata kena mandi walaupun dia sakit. Mati orang ni. Apa Nabi kata? Qataluhu qatalahumullah. Mereka bunuh dia, moga Allah bunuh mereka. Ini satu benda yang sangat serius. Jadi saya nak ingatkan pada diri saya dan juga ustaz-ustaz yang berada di luar, sebelum nak bercakap tentang isu yang berkaitan dengan nyawa manusia, fikir, timbang, kerana kita bertanggungjawab dengan setiap perkataan yang kita keluarkan. Saya jelas sikit je. Ni penting ni. Sebab saya ingat kata-kata Syekh saya, Dr. Ali Mishal. Kami semua dalam gabungan pakar-pakar perubatan sedunia ni, FIMA, Federation of Islamic Medical Association. Syekh ni almarhum Ali Mishal, dia kata, you tahu tak, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, di antara saat-saat paling gembira dia ialah bila dia boleh berduduk sama-sama dengan kita, tahu, pakar-pakar perubatan, sebab dia nak buat fatwa. Jadi bila dia dengar kita bagi fakta-fakta, mudah saya nak buat fatwa. Dan bila dikeluarkan fatwa dia fatwa yang memudahkan, maknanya fiqh taisir kan, facilitate. Jadi doktor yang perubatan ni kata, betul ke fatwa Syekh? Tengok ni, hebatnya Syekh Yusuf Qaradawi, dia nak bersama untuk mendapatkan fakta, dan bila dia mengeluarkan fatwanya cantik, ya. Dan saya harap itu menjadi budaya ustaz asatizah kita jugalah. Jangan dia yang nak buat fatwa tentang perubatan. Saya tak berani nak cakap tentang hadis, tapi berani cakap sebab ustaz ada, dia pakai hadis. Jadi kalau saya silap, dia boleh betulkan. Jadi kita, this is specialty lah. Saya cuba bandingkan, saya belajar ni 45 tahun nak jadi. Kawan ni buka Google, setahun dah jadi pakar vaksin. Wallahu alam. Baik, kita ke dakwaan seterusnya berkenaan vaksin COVID-19 tidak selamat. Kita saksikan. Vaksin ini tidak dipastikan selamat sehingga kini. Ia dikeluarkan dalam keadaan authorized for emergency use. Maknanya, kajiannya belum lengkap. Kalau pada saya lah, kita tak boleh panggil lagi vaksin tu. Kita boleh panggil dia experimental material dia. Sebab dia belum 100% lulus. Kita boleh ibaratkan dia sebagai bahan percubaan saja. Datuk, tahap keselamatan vaksin berasaskan RNA tidak jelas. Kajian mengenai vaksin COVID-19 terhadap manusia belum selesai. Memandangkan ia baru 9 bulan dijalankan, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA meluluskan vaksin ini atas dasar keperluan, kecemasan sahaja. Datuk. Mungkin saudara kita yang ikhlas bercakap tu, dia baru dengar tentang mRNA semalam. Kami dah tahu tentang mRNA sejak tahun 1990, maknanya 30 tahun. Ya. Dan dah ada kajian untuk vaksin mRNA untuk 9 jenis penyakit. Ya. Influenza, Zika, cytomegalovirus, ya. 9. Tetapi hanya di fasa kedua. Telah pun dilakukan kajian di dalam animals, binatang. Ini dinamakan preclinical. Mesti itu wajib. Itu adalah adab ilmu sains. Kita kena buat kajian dalam binatang sebelum klinikal. Klinikal ada 4 fasa. Fasa pertama, 2, 3. Ya. Dan vaksin ini telah digunakan ke atas 100,000 orang volunteer. Ya.
volunteer, ya. Dan didapati bahawa tiada kesan sampingan yang bahaya, ya. Bagi kesan-kesan sampingan, adverse effects following immunization yang besar, bila dilihat kepada yang ambil vaksin 1%, yang tak ambil vaksin 1%, maknanya tak signifikan, ya. Dan sekarang vaksin ini telah masuk ke fasa keempat, telah diguna di dalam 200 juta manusia. Jadi bila FDA Amerika Syarikat dan MHRA, iaitu Badan Regulatory di United Kingdom, melihat kepada kesan sampingan, didapati bahawa tak ada yang major. Sedikit saja sakit. Sakitlah, kena cucuk kan. Bengkak sikit 5%, merah sikit 5%. Ada yang mungkin pening kepala sikit, ada yang lemah-lemah sikit, ada yang sengal-sengal badan, 30%. Ini merupakan sebenarnya suatu petanda yang baik. Maknanya badan kita mengeluarkan cytokines. Seorang doktor, bila dia dapat vaksin, dia kena sakit-sakit ini, dia kata, wow, this is great. Maknanya the vaccine is working. Dia mengeluarkan antibody untuk mencegah penyakit, ya. Dan tak ada kesan sampingan yang bahaya except for satu saja. Satu saja. Anaphylaxis. Anaphylaxis ni memang bahayalah, sebab tiba-tiba seorang itu jadi lemah dan rebah, ya. Ya. Berapa risikonya? Kalau vaksin Pfizer 4 dalam 1 juta. Moderna 2.5 dalam 1 juta. Kalau ustaz makan kacang, alerginya berapa? 30,000 dalam 1 juta. Tapi berhenti tak makan kacang? Makan juga. Walhal makan kacang tu risiko alergi je 10,000 kali ganda. Tetapi makan juga. Jadi kadang-kadang kita dipelikkan cara pemikiran manusia kan. Jadi maknanya kita tahu ada anaphylaxis, jadi suatu daripada syarat kepada orang biasa, kalau anda ada anaphylaxis, tak boleh ambil vaksin mRNA. Ambil vaksin yang lain. Ya. Kalau anda ada alergi, boleh ambil vaksin. Anda alah kepada makanan, kepada ubat, kepada susu ke, atau kepada kacang, kita bagi vaksin, duduk di hospital setengah jam, selalu insya-Allah baik, baru boleh balik. Baik, sebenarnya Datuk dan Doktor, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Safri di talian, ya? Ya. Okey, boleh Puan Safri terus ajukan soalan secara ringkas? Saya nak tanya pada Tuan Musa. Kesan jangka panjang vaksin yang kita ambil Pfizer ni, dan kedua kepada Dr. Rozaimi, saya nak tanya, patutkah kita buat boosterkan kita punya imunisasi yang ikut sunnah Nabi, lepas tu baru kita ambil vaksin? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Kita terus kepada Datuk dulu secara ringkas, jawapan Datuk berkenaan dengan soalan kesan jangka masa panjang hasil pengambilan vaksin ini, dan kepada Dr. Rozaimi, adakah perlu kita mengambil sauda, madu sebelum kita ambil vaksin? Silakan. Ya. Kesan sampingan jangka masa panjang. Kebanyakan vaksin, adverse effect following immunization selalunya dalam 2 bulan yang pertama. Jadi apabila kita telah menjangkau lebih dari 2 bulan ini, kita dapati bahawa tak banyak kesan sampingan jangka masa panjang. Yang ada itulah anaphylaxis. Ya. Yang dikata lemah muka itu suatu fitnah. Ada bengkak kelenjar. Bengkak kelenjar kan, itu memang kita expect. Sebab apa? Bila kita dapat vaksin, dia mengeluarkan antibody. Antibody ini dia keluar daripada kelenjar. Jadi kelenjar tu akan mengalami inflamasi, bengkaklah, tapi dia baik. Ya. Dan kalau kita lihat vaksin-vaksin yang lain, ya, semuanya dia punya kesan sampingan jangka masa panjang semua timbul dalam 2 bulan yang pertama. Selalunya dalam 30 minit yang pertama. Jadi persoalan saudara itu ialah ia selamat, tidak ada kesan sampingan jangka masa panjang
yang serius, insya-Allah. Baik, doktor. Okey, berkenaan dengan mengamalkan sunnah, lepas tu kita buat sunnah dulu, lepas tu kita tak payah ambil vaksin. Saya sebenarnya soalan ni pun bagi saya lah, soalan ni macam kurang cermat sikit caranya. Seolah-olah macam vaksin ni tak sunnah pula. Sedangkan apa yang saya sebut tadi berbuih-buih dah saya sebut pasal hadis-hadis berkenaan dengan lari daripada dijangkiti penyakit kan. Hadis berkenaan dengan lalat tu pun ada, Nabi SAW menunjukkan cara untuk kita melarikan diri daripada terkena penyakit ataupun terkena bahaya ataupun terkena kuman. Jadi saya mengatakan nak makan habatus sauda, nak mengamalkan madu, ini semua baik, tidak siapa yang melarang, tetapi dalam masa yang sama kita dapat kajian mengatakan vaksin ini boleh merendahkan boleh merendahkan jangkitan, dan kita rindu nak solat rapat balik ni. Kita rindu nak solat rapat balik, kita rindu nak berprogram di masjid balik. Jadi saya rasakan apabila pakar-pakar perubatan yang amanah dalam ilmu mereka, yang dipercayai mereka ini merupakan orang Muslim yang baik, maka kita percaya dengan mereka, kita serahkan mereka untuk mengkaji dalam bidang mereka, dan kita amalkan kesemuanya. Kita amalkan kesemua sunnah yang ada, daripada kita hanya menjuzuk-juzukkan sunnah dan memilih-milih. Sedangkan kita boleh ambil semua, kita ambil semualah. Kenapa kita nak Mana yang hadkan? baik itulah sunnah. Ya, yang baik itulah sunnah. Nabi SAW tidak menghadkan. Termasuk perubatan moden, doktor? Ya, itu peraturan termasuk dalam sunnah. Nabi SAW pergi perang. Ada ayat-ayat Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jamin Nabi ni selamat daripada bahaya. Tak dibunuh, tak ditangkap. Tapi Nabi pergi perang pakai helmet ke? Nabi pergi perang pakai baju besi ke? Sebab itu kata Ibn Rajab, dia kata tawakal adalah keimanan. Usaha adalah ketaatan. Allahu akbar. Ini benda yang kita kena faham. Orang Islam kena faham benda ni. Bukan hanya semata-mata tawakal. Tawakal iman, betul. Tawakal. Tapi usaha kena buat. Usaha itu ketaatan, kerana Allah suruh kita usaha. Nabi suruh kita usaha. Wallah. Baik, terima kasih doktor. Kesimpulan perbincangan kita selepas ini. Alhamdulillah, dalam analisis Dr. Ruzaimi, dengan segala kekeliruan di media sosial kini, perbalahan sesama kita, malah di Facebook juga sedang berbalah. Adakah sebenarnya kita dalam zaman yang disebut Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah akan tiba pada manusia tahun penuh kebohongan? Saat itu orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu orang ruwai bidah berbicara. Siapa orang ruwai bidah itu pada saat ini, doktor? Okey, bila kita tengok dalam hadis tu, Nabi SAW kata wayantiqu fiha ar-ruwaibidah, akan bercakap pada zaman itu, di akhir zaman nanti adalah golongan ruwaibidah. Maka sahabat bertanya, wa man ruwaibidah? Nabi SAW menjelaskan, rajulun tafih yatakallam fi amril ammah, seorang lelaki yang lekeh tetapi nak bercakap tentang urusan umum, nak bercakap tentang urusan manusia. Perkataan ruwaibidah tu ada khilaf sikit dalam kalangan ulama. Ada yang kata dia bermaksud kambing, ada yang bermaksud lemah. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis, ada yang bermaksud lemah lah, orang yang tidak ada kemampuan. Jadi sesiapa yang tidak ada kemampuan dalam satu bidang, yang tidak ada ilmu dalam sesuatu bidang, tapi nak bercakap dalam bidang tersebut yang boleh mengelirukan bahkan membahayakan orang, maka dialah golongan ruwaibidah, boleh masuk dalam kalangan ruwaibidah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Saya bila kita melihat balik Datuk dalam apa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sangat-sangat memusuhi kepada semua usaha yang membodohkan akal manusia. Sebab itu Nabi SAW tidak membenarkan kita memasang tangkal. Nabi SAW tak membenarkan kita menilik nasib, tengok perbintangan ramal masa depan tanpa ada bukti. Jadi semua ini, perbomohan dan seumpamanya, semua ini nak membuktikan kepada kita Nabi SAW tidak menerima sesuatu perkara tanpa ada asas ilmu yang jelas. Ini Islam dia mementingkan kepada bukti, dia mementingkan kepada sesuatu. Bila nak cakap mesti ada sumber. Saya dalam bidang hadis umpamanya kan, dalam bidang hadis kami mementingkan tentang soal sumber. Ibn Abbas juga menyebutkan benda yang sama. Bila manusia dah mula bercakap, tak peduli dah hadis mana dia dah ambil. Apa kata Ibn Abbas pada anak murid dia? Ibn Abbas kata, la na'khudh illa mimman na'rif. Kami tidak akan ambil hadis melainkan daripada orang yang kami betul-betul kenal, yakni orang yang betul-betul pakar dalam bidang tersebut. Jadi bagi saya, sesiapa yang bercakap bukan dalam bidang dia, dia sebenarnya telah memasukkan diri dia dalam kalangan ruwaibidah yang mungkin membahayakan nyawa orang. Baik, terima kasih doktor. Datuk, silakan kesimpulan kita pada malam ini, Datuk. Saudara-saudari pendengar yang saya muliakan, pertama saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada Al-Hijrah Finance dan Analisis kerana memfokus kepada persoalan-persoalan, isu-isu yang relevan, yang hangat. Kerana isu ini banyak ditimbulkan oleh asatizah kita. Dan keduanya, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khair kepada Syekh Doktor pakar hadis kita, Dr. Zaimi. Bukan bakal tu orang marah betul. Kerana mengulas isu-isu yang ditimbulkan oleh asatizah kita dengan Baik sekali. kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Masya Allah, dengan fakta-fakta, dengan evidence yang nyata kan. Sebab Nabi disuruh untuk memanggil kepada jalan Allah dengan basiratin. Okey. Dan saya sebagai pakar perubatan yang kerdil saja, hanya ingin mengatakan bahawa insya-Allah kita harus menjaga SOP kita. Ya. Jaga pakai pelitup muka. Jaga jarak sosial kita. Dan insya-Allah apabila sampai kepada masa kita dapatkan vaksin. Kerana vaksin ini berkesan 95% mencegah daripada COVID. Ianya selamat. Tiada kesan sampingan yang bahaya. Dan ianya suci. Telah pun diiktirafkan oleh Sahibus Samahah, Menteri Agama kita. Ya. Dan insya-Allah daripada ulasan yang Dr. Zaimi berikan, ianya halalan tayyiban. Bukan hanya halal tetapi baik. Ya, insya-Allah. Jadi semoga Allah memelihara kita, negara kita demi negara insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada Dr. Rozaimi atas kesudian hadir ke analisis pada malam ini. Alhamdulillah 1 jam berlalu dengan pencerahan yang tuntas daripada ahlinya. Menutup perbincangan hari ini, suka saya tinggalkan dengan peringatan Imam Al-Ghazali terhadap 4 kumpulan. Kumpulan pertama, golongan yang sedar, mereka tahu. Kumpulan ini wajar dipuji kerana keilmuannya. Kumpulan kedua, tidak menyedari, mereka tahu hingga perlu disedarkan dengan keilmuan mereka. Kumpulan ketiga, golongan maklum, mereka tidak tahu sekaligus mempunyai kesedaran untuk menuntut ilmu. Bagaimanapun, kumpulan keempat tidak sedar yang mereka tidak tahu. Kelompok itu boleh dikatakan ramai pada masa kini, iaitu mereka bukan sekadar tidak tahu dengan kejahilan sendiri tetapi berbangga dengan kejahilan. Di mana kita daripada 4 kategori ini? Moga kita tidak terdiri daripada kumpulan 4. Akhir kata, sama-sama kita pegang ayat Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu berkata perkara yang kamu tidak ketahui, kerana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sekian analisis minggu ini. Saya Fina Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.